Okey, terdapat 3 falsafah gadaian ini. Yang pertama falsafah harta. So, harta merupakan barang yang bernilai dan bermanfaat. So, dalam Islam, cara mendapatkan harta dan pembiayaan perlu mengikut syariat Islam lah. So, harta yang digadai itu mesti patuh syariah. Pembiayaan dari gadaian yang diterima juga perlu patuh syariah. Okey. So, yang kedua, falsafah keadilan. So, apa maksud adil? Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kan? Okey, so oleh itu keadilan itu perlu dalam gadaian. Kita tak boleh menindas, tak boleh menipu dalam transaksi yang dibuat. Upah yang dikenakan tak boleh menindas. Toleransi juga perlu sekiranya ada tangguhan bayaran lah yang ingin dibuat. Kan? Sebagai contoh dalam waktu sekarang kan, orang mungkin bermasalah untuk menyara diri kan, mungkin kena buang kerja dan sebagainya. So perlu ada perbincangan lah dan toleransi antara penggadai dengan pihak kedai gadaian. Okey. Seterusnya falsafah tanggungjawab. Okey. So walaupun saling mempercayai itu penting dalam bermuamalat, tapi orang yang dipercaya itu juga perlu bertanggungjawab atas amanahnya. Okey. So dalam kes ini pihak Ar-Rahnu perlu menjaga barang gadaian itu dengan penuh tanggungjawab. So kalau orang datang nak tuntut, nak beli balik barang tu, dia perlu kena ada lah benda tu. Dia tak boleh jual dulu kan. Dia tak boleh tukar barang tu emas asli dengan emas tiruan contohnya. Tak boleh. So perlu ada tanggungjawab daripada pihak penggadai itu sendiri. Okay. Rukun gadaian ada 5. So yang pertama penggadai iaitu atau ar-rahin, iaitu orang yang berhutang atau yang membuat pembiayaan. Okey, seterusnya penerima gadai, itu kita panggil murtahin. Ini adalah tuan punya hutang atau pemberi pembiayaan. Okey, yang ni bahasa mudahnya ini kedai ar-rahnu tu lah kan. Okey, so yang ketiga barang gadaian. Apa barang gadaian? Kita panggil marhun. So ikutlah gelang ke, rantai ke kan, jongkong emas ke kan. Okey, seterusnya hutang atau marhun bih, iaitu hutang lah, apa yang dihutangkan tu kan. Okey, dan seterusnya sirah. Sirah itu bermaksud penawaran penerimaan lah melalui ijab dan qabul. Okey. Apa syarat gadaian? Orang yang menggadai iaitu ar-rahin, dan orang yang memegang gadaian iaitu al-murtahin hendaklah terdiri daripada orang-orang yang mempunyai kelayakan yang sewajarnya untuk mentadbir harta. Kan? Dia kena ada mutlak tasarruf. Okey, so maknanya orang yang gila atau kanak-kanak yang belum balik tidak sah melakukan atau menerima gadaian. Okey. Barang yang digadaikan tu pula iaitu al-marhun, mestilah barang yang dimiliki, bernilai dan boleh dijual mengikut syarak. Kan? Sebab tu biasanya orang gadaikan emas kan, hantar emas, bilang emas ke barang hiasan kan. Janji benda itu bernilai kan, dan boleh dijual ikut syarak. Okey. Akad gadaian itu mestilah dilakukan melalui ijab dan kabul. Ada tawaran dan penerimaan. Okey. So apa kontrak syariah yang terlibat dalam ar-rahnu ini? Okey. So yang pertama ar-rahan. Ar-rahan itu adalah mekanisme di mana satu barang berharga dijadikan sandaran yang terikat dengan hutang bercagak yang boleh dibayar dengannya, sekiranya hutang tersebut tak dapat dijelaskan kan. Bahasa mudahnya kita letak rantai barang kemas kat situ. Kalau orang tu tak dapat tebus balik, maknanya ar-rahnu itu boleh jual kan, untuk dapatkan kembali duit dia kan. Seterusnya qardul hasan. Qardul hasan ini adalah pinjaman ihsanah yang kita bebas daripada unsur riba atau faedah. Seterusnya wadiah ya dhamanah. Ini pun rasanya dah aware kot, kita dah bincang dalam tajuk Islamic banking dulu. Merujuk kepada simpanan barang berharga dengan jaminan, dan akad ini untuk menjaga keselamatan barang yang dicagar. Okey, seterusnya ujrah. Ujrah ni fee lah kan. So upah simpan kan, upah simpan mengikut nilai dan tempoh simpanan. Dan yang seterusnya al-kafalah. Okey, kafalah itu adalah jaminan di mana harta yang dicagarkan mestilah harta yang bernilai dan mudah dicairkan. Okey. So dalam kes ar-rahnu ni ada isu juga ya. Okey, apa kita go slow dulu. Okey, so sebabnya apa? Sebabnya ada keberkaitan dan kebergantungan antara kontrak rahanu wadiah ujrah dengan kontrak qard dalam suatu produk ini. Okey, dia menimbulkan isu qard jarak naf'an. So pinjaman yang menjana manfaat kepada pemberi pinjam. Okey, sebab dalam kes ar-rahnu ni maknanya memang pinjaman itu memberi manfaat lah kepada pemberi pinjam kan. Dan juga isu baik wasalaf, iaitu gabungan kontrak jual beli dan pinjaman kan. Sebab dalam isu ar-rahnu ni biasa memang berlaku lah kontrak jual beli dan pinjaman ni
Okay, dan masalahnya gabungan kontrak ini tidak dibenarkan oleh syarak. Okay. So, kombinasi rahan dan qard dalam produk ar-rahnu bagi menjana keuntungan tidak menepati objektif kontrak, iaitu muqtada akad, rahan dan qard. Memandangkan objektif asal kedua-dua kontrak adalah untuk cagaran dan kebajikan. Kan? Okay. So, kaedah sebab upah simpanan ni di ar-rahnu dia berdasarkan nilai aset cagaran. Kan? Dia bukan ikut barang. Kan? Maknanya kalau barang tu mahal, lagi tinggi lah kita kena charge. Kalau barang tu murah, murah lah dia punya charge. Dia tak boleh macam tu. Kan? Tapi itu yang berlaku. Kan? So, kaedah itu didapati mempunyai elemen keuntungan kepada institusi kewangan Islam yang turut membawa kepada isu qard jaran naf'an dan baik wasalaf yang dilarang oleh syarak. Okey. So, isu ini sebenarnya agak baru dan dibincangkan hujung tahun 2019 dan dikuasakan awal tahun 2020 inilah. Okey. So, boleh tengok keputusan Majlis Penasihat. Yang ni saya screenshot sikit je. Majlis Penasihat Syariah Bank Negara. Okey, bertarikh 31 Julai 2019. Okey. So, inilah isu yang saya sebut dan bincangkan tadi. Panjang lagi sebenarnya dia punya explanation dia. Dalam 5-6 page. So, boleh tengok dekat link tu. Boleh Google je kot isu syariah ar-rahnu. Kan? Dan nanti keluarlah bincangan dia tu untuk memahami dengan lebih mendalam lah tentang apa isu syariah berkaitan dengan ar-rahnu ini. Okay.